Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Nur Hasanatul binti Hasbullah. Bersama rakan saya Muhammad Luqman Hakim bin Muhammad Sharif, dan kami akan membentangkan tugasan berkumpulan kami dalam subjek ijtihad dalam ekonomi. Tugasan yang diberikan ialah berikan 5 isu yang melibatkan isu yang berkaitan takaful, isu yang berkaitan perbankan Islam, isu yang berkaitan zakat, isu berkaitan wakaf dan juga isu berkaitan pasaran modal Islam. Dan jelaskan bagaimana kaedah dilakukan bagi menyelesaikan isu-isu tersebut oleh para sarjana Islam. Isu yang pertama ialah isu takaful. Kita akan bincangkan tentang bagaimana kaedah pembahagian manfaat takaful kepada penama. Dan terdapat dua situasi yang berbeza berkaitan dengan isu ini. Pada situasi yang pertama, bagaimanakah kaedah pelaksanaan pembahagian manfaat takaful kepada penama sekiranya penamaan ataupun nomination dibuat oleh peserta kepada lebih daripada seorang beneficiary tanpa menyatakan peratusan bahagian masing-masing. Menurut Majlis Penasihat Syariah, keputusan yang diambil pada mesyuarat yang ke-114 yang bertarikh pada 28 Julai 2011, MPS telah memutuskan bahawa sekiranya penamaan dibuat kepada lebih daripada seorang beneficiary tanpa menyatakan bahagian peratusan masing-masing, maka pembahagian manfaat takaful perlu diberi secara sama rata kepada setiap penama sebagai beneficiary. Pada situasi yang kedua, di mana persoalannya ialah bagaimanakah kaedah pelaksanaan pembahagian manfaat takaful sekiranya penamaan dibuat kepada lebih daripada seorang penama dengan peratusan pembahagian manfaat telah ditentukan, namun salah seorang penama telah meninggal dunia sebelum kematian peserta dan tiada penamaan baru dibuat. Untuk situasi yang kedua, MPS telah memutuskan bahawa sekiranya penamaan dibuat kepada lebih daripada seorang beneficiary dengan peratusan pembahagian manfaat yang telah ditentukan, namun salah seorang daripada penama telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum kematian peserta dan tiada penamaan baru dibuat. Bahagian manfaat yang diperuntukkan kepada penama yang meninggal dunia tersebut akan menjadi hak milik peserta dan ia tertakluk kepada pembahagian hukum faraid selepas kematian peserta tersebut. Asas pertimbangan yang telah diambil oleh MPS untuk keputusan yang dilakukan ialah memandangkan peserta telah memilih untuk membagikan manfaat takaful kepada penama-penama tersebut secara hibah semasa hidup adalah adil dan munasabah sekiranya setiap penama mendapat bahagian yang sama rata dalam keadaan tidak dibuat pembahagian peratusan bahagian masing-masing. Dan kaedah tersebut boleh mengelakkan timbulnya persengketaan sesama penama sekiranya satu pihak mendapat bahagian yang lebih berbanding pihak yang lain. Dan dalam kes kematian penama sebelum kematian peserta, tiada penamaan baru dibuat. Hibah manfaat tersebut akan dikembalikan kepada peserta kerana tidak ada penerima bahagian hibah tersebut. Oleh itu, bahagian manfaat tersebut hendaklah diuruskan berdasarkan hukum dan prinsip faraid setelah kematian peserta kerana manfaat itu akan menjadi sebahagian daripada harta peserta. Seterusnya, isu yang kedua iaitu isu perbankan Islam. Isu yang kami ambil ialah adakah prinsip wa'ad untuk menanggung kerosakan keseluruhan adalah menyalahi tujuan akad ijarah? Berdasarkan kepada perbahasan fuqaha silam, tujuan akad ijarah ialah penyewa mendapat manfaat daripada aset yang disewakan dan pemberi sewa memperoleh bayaran sewaan ke atas manfaat aset. Oleh itu, janji daripada pelanggan untuk menanggung kerosakan keseluruhan aset ijarah adalah dibenarkan kerana ianya tidak mengganggu tujuan akad ijarah. Dan apakah pertimbangan bagi membolehkan pelanggan dipertanggungjawabkan untuk membayar baki jumlah pembiayaan ijarah? Yang pertama ialah wa'ad merupakan salah satu konsep yang diterima oleh syarak dan diamalkan secara meluas dalam kebanyakan produk kewangan. Dan pihak berkontrak boleh bersetuju bahawa penyewa sepatutnya menanggung kos takaful ataupun insurans dan aturan ini tidak menyalahi tujuan akad ijarah. Dan aset ijarah terutamanya aset boleh alih, movable asset berada dalam penguasaan dan kawalan penyewa sepanjang tempoh ijarah.
Pendekatan ini juga selari dengan kaedah fiqh yang berikut. Hukum asal dalam akad adalah reba atau persetujuan kedua-dua pihak yang berkontrak, dan kesan kontrak adalah berdasarkan hak dan tanggungjawab yang telah mereka persetujui dalam akad. Dalam dokumentasi ijarah juga menyatakan bahawa persetujuan supaya penyewa mengambil perlindungan dan yang mencukupi bagi menampung bagi enom pembiayaan ijarah pada satu-satu masa. Pertimbangan ini diambil kira aspek komersial dan dalam pembiayaan ijarah, yang mana penentuan harga sewaan telah mengambil kira keseluruhan risiko dan tanggungan pihak-pihak berkontrak dalam membuat persetujuan untuk memeterai perjanjian. Di samping aspek kesukaran pemilik aset untuk memantau dan memastikan setiap penyewa untuk mematuhi terma dan syarat perjanjian pada setiap masa sepanjang tempoh pembiayaan juga diambil kira. Isu yang ketiga ialah isu berkaitan zakat. Bagaimanakah cara penetapan harga zakat fitrah seluruh Malaysia? Harga zakat fitrah bagi negeri-negeri di semenanjung Malaysia adalah berdasarkan harga setempat yang ditetapkan oleh Pernas bagi beras super tempatan grade A mengikut timbangan 1 gantang Baghdad bersamaan dengan 2.6 kg. Harga zakat fitrah bagi negeri-negeri Sabah dan Sarawak adalah berdasarkan harga setempat yang ditetapkan oleh Bernas, masing-masing bagi beras Vietnam white rice dan negeri Sabah, dan Thai white rice bagi negeri Sarawak mengikut timbangan 1 gantang Baghdad iaitu bersamaan dengan 2.7 kg. Apa yang diambil kira dalam isu penetapan harga zakat ini ialah di mana amalan pelaksanaan zakat fitrah di negara ini ditunaikan dengan nilai mata wang bagi menggantikan 1 gantang beras. Wujudnya perbezaan kadarnya di antara negeri-negeri disebabkan penetapan asas timbangan bagi 1 gantang beras dan jenis beras yang ditentukan oleh KPDNHEP dan Bernas. Penggunaan sukatan gantang Baghdad juga merujuk kepada gantang yang digunakan secara meluas di zaman Rasulullah SAW. Dan bahan makanan yang diambil kira bagi menentukan zakat ialah beras. Atas alasan beras merupakan makanan asasi di Malaysia. Berdasarkan kajian dan perakuan oleh pihak Bernas, beras super tempatan grade A merupakan beras yang dimakan oleh majoriti rakyat Malaysia berbanding dengan beras grade lain. Perkara ini boleh dijadikan asas dan kaedah bagi penetapan bahan makanan asasi dalam menentukan zakat fitrah. Kaedah yang harus digunakan bagi memastikan ketetapan timbangan yang menyamai 1 gantang Baghdad adalah dengan menggunakan timbangan metrik dengan mengambil kira penggunaan alat sukatan gantang Baghdad yang pupus. Dan sistem sukatan moden terutama sistem metrik digunakan secara meluas. Oleh itu, hasil sukatan dua jenis gantang Baghdad bagi beras super tempatan grade A adalah bersamaan dengan 2.7 kg. Keputusan ini bertepatan dengan keputusan yang telah dibuat oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa kali pertama yang bersidang pada 28 dan 29 Januari tahun 1981, iaitu ukuran nisab jenis-jenis zakat kepada sistem metrik adalah harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi isu wakaf, saya tengah mengambil isu ini dari himpunan hukum wakaf yang berkaitan kes yang berlaku di seberang perai, iaitu tukar ganti wakaf, harta wakaf bab 98 dan 303 kepada bab 554, 555, 556 dan 553 di mukim yang sama. Jawatan Kuasa Syariah bersetuju sebulat suara membuat keputusan dalam masalah ini, iaitu penukaran tanah daripada tanah perkongsian wakaf sekolah dan masjid bakar, iaitu harta asal hukumnya adalah harus berdasarkan kepada manfaat kepada kedua-dua belah pihak dengan cara istibdal. Ini berdasarkan kepada kaedah usul fiqh, iaitu at-tasarruf ala ra'iyati manutun bil maslahah, yang memaknai pentadbiran kerajaan ke atas rakyatnya bergantung kepada kepentingan umum. Selain itu, terdapat juga pandangan ulama tentang perkara ini, iaitu
yang kita boleh lihat di sini iaitu واختلف في الشافعية إذا أصبح العقار الموقوف لا يأتي بنفع مطلقا ففريق أجاز الاستبدال الوقف مفلا وفريق منعه. Yang bermaksud persalahan ulama-ulama mazhab Syafi'i apabila terhad harta yang diwakafkan itu tidak mendatangkan manfaat semata-mata, maka satu golongan daripada ulama-ulama Syafi'i mengukum harus ditukar ganti supaya harta yang diwakafkan itu hidup dan satu golongan meninggalnya. Oleh itu, penting untuk kita faham kaedah istibdal dalam wakaf. Definisi istibdal ialah membeli sesuatu harta yang lain dengan hasil jualan untuk dijadikan sebagai mawkuf bagi menggantikan harta yang dijual, meliputi apa-apa harta yang diperolehi menerusi cara gantian dengan harta yang sama ataupun harta yang lebih baik nilai dan manfaatnya. Setelah itu kita perlu tahu syarat-syarat istibdal bagi harta yang hendak digantikan, iaitu mawkuf asal. Yang pertama, harta itu tidak ada lagi manfaatnya. Harta itu mengalami kerosakan dan kemusnahan akibat bencana alam dan tidak boleh digunakan lagi. Harta itu tidak lagi menepati matlamat dan tujuan sesuatu wakaf itu dibuat. Terusnya, kewujudan mawkuf itu boleh membebankan penerima wakaf dan pemegang amanah wakaf. Harta itu tidak dapat memenuhi tujuan asal wakaf. Terdapat masalah untuk diistibdalkan atau dapat memenuhi kepentingan awam, dan yang terakhir, harta itu dikata dia akan mengalami kerosakan dan kemusnahan yang akan menyebabkan hilang manfaat mawkuf itu. Setelah mawkuf asal telah memenuhi syarat-syarat yang digariskan, kita dalam memahami keperluan kepada istibdal ini. Yang pertama, keperluan istibdal adalah keluasan mawkuf yang sempit dan sukar untuk dibangunkan. Yang kedua, mawkuf yang terbiar dan tidak dapat dibangunkan untuk kepentingan umat Islam. Yang ketiga, kedudukan dan lokasi mawkuf yang berjauhan, bertaburan dan tidak bersesuaian untuk dibangunkan. Yang keempat, hasil dan manfaat yang tidak boleh mendapati matlamat dan tujuan pewakaf. Yang kelima, kegunaan mawkuf tidak lagi mendatangkan manfaat. Dan mawkuf yang terlibat dengan penyerahan kepada pihak berkuasa negeri bertujuan pertukaran hak atau syarat nyata atau status penggunaan tanah seperti jalan atau kawasan lapang. Kesimpulannya ialah adalah harus menukarkan tanah wakaf berdasarkan kepada manfaat kedua-dua belah pihak. Terusnya, usul berkaitan pasaran modal Islam, saya telah mengambil aplikasi Hamis Jidiyah dalam konsep syarah. Timbul persoalan sama ada konsep Hamis Jidiyah boleh juga digunakan lembaga ijarah. Konsep ini merupakan suatu bayaran yang dibuat oleh bakal penyewa yang berjanji untuk menyewa sesuatu aset pada satu tarikh yang ditentukan pada masa hadapan bagi membuktikan komitmennya untuk menyewa aset tersebut pada masa hadapan. Sebelum kita melihat keputusan MPS, mari kita faham definisi Hamis Jidiyah. Hamis Jidiyah adalah sejumlah wang yang dibayar kepada sama ada penjual aset bagi menunjukkan sungguhan untuk membeli aset tersebut, sama ada melalui bank atau seterusnya dari diri sendiri. Ia digelar sebagai security deposit yang bersifat seperti booking fee atau commitment fee. Selalunya ia dilakukan sebelum mengingkari sebarang kontrak jual beli. Dalam kata lainnya, ia adalah di luar akad utama jual beli. Namun jika selepas itu kontrak berjaya dimingkai, jumlah bayaran dari Hamis Jidiyah ini akan dikira sebagai sebahagian daripada harga keseluruhan aset. Jika pihak pelanggan membatalkan hasrat pembelian, para ulama syariah menyebut bahawa penjual hanya berhak untuk mengambil dari jumlah Hamis Jidiyah yang dibayar bertepatan dengan kerugian sebenar yang ditanggung. Manakala jumlah yang berarti mestilah diserahkan semula kepada pelanggan.
Salah satu pandangan ulama kontemporer berdasarkan kepada keputusan Nadwah Al-Barakah Al-Iqtisad Al-Islamiyah kajian ke-31 telah memutuskan bahawa dalam konteks jual beli, sebahagian wang yang dibayar awal oleh pembeli boleh diambil oleh bank, iaitu penjual bagi menampung kerugian yang ditanggung olehnya akibat pembeli menarik diri daripada pembelian tersebut. Oleh hal yang demikian, MPS telah memutuskan bahawa bayaran hamis jizyah dibenarkan bagi memperbuatkan sesuatu janji daripada bakal penyewa untuk menyewa sesuatu aset pada masyarakat. Bayaran ini juga adalah untuk memastikan aset yang akan disewa oleh bakal penyewa tidak disewakan kepada orang lain. MPS juga telah memutuskan beberapa isu berhubung dengan hamis jizyah. Salah satunya, adakah bayaran hamis jizyah ini yang dibayar oleh bakal penyewa merupakan bayaran komitmen kepada pemilik aset. Bayaran ini yang dibayar oleh bakal penyewa merupakan bayaran komitmen kepada pemilik aset. Bayaran ini adalah bagi mengelakkan pemilik aset daripada mengalami kerugian sekiranya bakal penyewa membatalkan janjinya untuk menyewa aset kepada masyarakat. Tapi keputusan MPS berkaitan bayaran hamis jizyah ini adalah mengikut situasi. Jika kos kerugian sebenarnya ditanggung oleh pemilik aset tidak melebihi daripada bayaran hamis jizyah, sekiranya kos kerugian sebenar yang ditanggung oleh pemilik aset tidak melebihi daripada bayaran hamis jizyah, pemilik aset hanya boleh mengambil ganti rugi setakat kos kerugian sebenar sahaja. Sekiranya masih terdapat bayaran hamis jizyah yang berbaki, pemilik aset perlu mengembalikannya kepada bakal penyewa. Sekiranya kos kerugian sebenar ditanggung oleh pemilik aset melebihi daripada bayaran hamis jizyah, pemilik aset boleh menuntut ganti rugi daripada bakal penyewa ke atas kos kerugian sebenar yang ditanggungnya dan tidak terhad setakat bayaran hamis jizyah sahaja. Ini disebabkan bakal penyewa iaitu pemberi janji telah mengakhiri janjinya terhadap pemilik aset, iaitu penerima janji untuk menyewa aset kepada masyarakat. Seterusnya, adakah timbul juga soalan, adakah bayaran hamis jizyah boleh dianggap sebagai sebahagian daripada jumlah bayaran sewa? Pada asalnya, bayaran hamis jizyah ini tidak dikira sebagai sebahagian daripada jumlah bayaran sewa. Namun demikian, ia boleh dikira sebagai sebahagian daripada bayaran sewa dengan persetujuan kedua-dua pihak yang berkontrak. Yang timbul juga persoalan seterusnya, adakah bayaran hamis jizyah boleh dilakukan oleh pemilik aset untuk dilaburkan? Bayaran hamis jizyah yang dibayar oleh bakal penyewa boleh dijadikan sebagai amanah untuk simpan, iaitu pemilik aset hanya boleh menyimpan barangan bayaran hamis jizyah tersebut dan tidak boleh menggunakannya untuk tujuan lain, atau bayaran ini boleh dijadikan amanah untuk dilaburkan, iaitu hamis jizyah boleh digunakan untuk dilaburkan sebagaimana yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak yang terlibat. Sekian sahaja perbincangan daripada kami berdua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.